satu sesi soal dan jawab. Saya kiranya habis kita dengar semua, mereka cerita, kita nak tanya apa, tanya saja. InsyaAllah mereka boleh jawab. Jangan malu, jangan segan. Okey, baik, tanpa kita membuang masa lagi, kita ke penceramah pertama kita. Saya memperkenalkan Tuan Reggie Jesse Ridauddin. Dipersilakan. Berikan tepukan yang gemuruh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia dan salam GTA. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Ini adalah kemunculan pertama saya sebagai seorang jurucakap bagi kempen GTA, ya, atau khususnya pejuang, ya. Jadi izinkan saya untuk meluangkan sedikit masa untuk menjelaskan kecelaruan politik di negara kita yang kini sedang menggadaikan maruah bangsa, agama dan negara. Ini bukan main-main, tuan-tuan, puan-puan. Ini bukan main-main. Maruah bangsa, agama, negara kini tergadai oleh golongan-golongan berkepentingan yang hanya mementingkan wang, kuasa, kedudukan, memutarbelik perjuangan penyatuan ummah, memutarbelik menunggang agenda penyatuan ummah, menunggang segala apa yang boleh ditunggang semata-mata sebab inginkan undi anda atas nama kami memperjuangkan hak orang Melayu, kami memperjuangkan agama Islam, kami memperjuangkan keadilan. Tetapi mereka hanya memperjuangkan poket mereka. Malah kalau kita lihat parti-parti yang bertanding, bukan saya nak perlekeh mereka, mereka ada hak bertanding seperti kita ada hak bertanding, ya. Malangnya di seluruh dunia ni sukar nak jumpa parti yang diterajui oleh seorang yang terpalit jenayah, yang selepas didapati ataupun menghadapi kes mahkamah jenayah, dia pula nak tabur janji 99 janji kepada rakyat Malaysia, kononnya dia boleh buat. Itulah pengerusi Barisan Nasional. Bukan saya nak pelekeh dia, saya cerita hakikat, fakta. Ini fakta, ya. 99 janji dia tabur, tidak ada sekali pun dia sebut saya nak bantras rasuah, saya nak basmi penyelewengan. Macam mana nak sebut? Sedangkan anda dituduh merasuah, anda dituduh menyeleweng dana, ya. Jadi bagaimana kita nak undi, bagaimana kita nak tentukan atau secure, dalam bahasa Inggeris dia berkata secure. Kita nak tentukan masa depan anak kita, cucu kita, ya, dan letakkannya di tangan seorang yang terpalit jenayah, seorang yang mengadakan pilihan raya tak kala Jabatan Kaji Cuaca dah terang-terang beritahu akan berlaku banjir di seluruh negara. Bila tanya, dia kata apa? Saya sanggup meredah banjir. Apabila berlaku banjir kilat di Selangor, Zaid Hamidi tidak kelihatan, Ismail Sabri tidak kelihatan. Saya nak tanya Zaid Hamidi, tak redah banjir ke? Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ini juga sedang diperjuangkan oleh sekumpulan yang bertopengkan perjuangan agama, bangsa dan negara, tetapi pada hakikatnya adalah pengkhianat tegar. Saya nak terus terang, saya bukan nak berselindung, saya bukan nak beri bayangan. Saya terang-terang beritahu, namanya adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saudara-saudari, kalau nak tahu
Selepas pilihan raya umum ke-14, siapa dapat mandat untuk mentadbir negara? Pakatan Harapan di bawah kepimpinan Tun Mahathir. Ya. Kemudian apa yang Muhyiddin lakukan? Muhyiddin bersekongkol dengan pihak kleptokrat, pihak yang law ni dituduh melakukan jenayah, dan kemudian berjayalah langkah Sheraton. Malah ada beberapa MP daripada PKR diketuai oleh Azmin Ali dan Zuraidah Kamaruddin yang turut telah menjayakan langkah pengkhianat ini. Disebabkan pengkhianatan ini, Tun Mahathir berpegang kepada prinsip. Bagi Tun Mahathir, saya perlu letak jawatan kerana menurut perlembagaan saya sudah hilang majoriti. Jadi Tun melakukan sesuatu menurut perlembagaan. Kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin kata, awak Tun letak jawatan, kami sedia nak sokong Tun untuk jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Saudara-saudari, jawab Tun mudah, ya. Saya menang mandat rakyat untuk menentang kleptokrat. Saya diberi mandat untuk memimpin kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Bagaimana anda ingin saya bersekongkol dengan puak kleptokrat? Tetapi hari ini di dalam pilihan raya, Muhyiddin berkata, tak boleh kerjasama dengan Zahid sebab terpalit dengan jenayah. Itulah dinamakan manusia lidah bercabang. Itulah dinamakan manusia pengkhianat. Dia akan jaja segala apa yang boleh dijaja hanya untuk mendapatkan kuasa dan kedudukan. Itulah yang saya kata, saudara-saudari. Apa yang sedang dijaja hari ini oleh parti-parti yang bertanding adalah maruah agama, bangsa dan negara. Anda perlu ingat kembali sejarah penubuhan UMNO. UMNO yang kini sudah menjadi penyakit kepada bangsa dan negara. Tetapi pada satu ketika dulu, pada tahun 1946, berbagai pertubuhan Melayu Islam telah bersatu dan di Istana Johor telah memuktamadkan, meluluskan piagam yang menjurus kepada UMNO menjadi sebuah parti politik. Ya. Kerana pada ketika itu Melayu Islam ingin menentang penjajahan tanah Melayu. Melayu Islam berjihad dan mereka benar-benar menjiwai frasa ini tanah tumpah darahku. Ya. Hari ini kita lihat nak keluar mengundi pun susah. Banjir, ada rintangan ini, ada halangan itu. Kemudian sekiranya Melayu Islam tidak keluar mengundi beramai-ramai, kalau bangsa lain mengundi beramai-ramai, kemudian merungut. Kenapalah menjadi begitu? Jadi tahun ini, PRU ini adalah jihad Melayu Islam. Ya? Saya tak suruh pegang pedang, tak. Jihad bukan maksudnya perang pedang. Saya suruh pegang pen, pergi ke peti undi, pangkah Parti Pejuang Tanah Air, pangkah wakil-wakil GTA, kerana satu-satunya parti yang tidak pernah tertabik, tidak pernah terlibat dengan apa jua muslihat yang menggadaikan perjuangan agama, bangsa dan negara adalah parti yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Saudara-saudari, saya nak ingatkan anda kembali kepada Piagam Muafakat Nasional. Apa yang berlaku? Kononnya kami nak satukan ummah. Kononnya kami perlu satukan ummah di bawah bimbingan bumbung Muafakat Nasional kerana Pakatan Harapan ada DAP. DAP itu jahat. DAP itu anti-Islam katanya. DAP itu anti-Melayu katanya. Jadi kami perlu menyatukan Melayu Islam, dia kata. Melayu Islam teruja. Pada zaman satu ketika dulu, saya sendiri berada di dalam zaman jahiliah, di bawah pengaruh depa-depa ni. Saya sendiri
berada di dalam perhimpunan ISET berucap. Tetapi apabila saya membuka mata, saya bertanya kepada UMNO, katanya nak satukan ummah, katanya demi Islam, katanya demi Melayu. Saya kata, di mana janji itu? Lepas dah tumbangkan kerajaan, anda pergi bermuzakarah dengan DAP di Perak. Apa cerita tu? Katanya nak tumbangkan Pakatan Harapan sebab nak hapuskan DAP. Tetapi akhirnya bermuzakarah dengan DAP, kononnya nak buat jajaran politik baru. Lihat tak bagaimana bangsa, agama dan negara dijaja oleh kedua-dua PAS dan UMNO. Dia tubuhkan kerajaan Melayu Islam terdiri daripada Bersatu, PAS dan UMNO. Saudara-saudari, pernah tak dalam sejarah tanah air ini anda melihat percakaran pijak memijak seteruk seperti yang berlaku di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri? Tak pernah. Inilah yang paling teruk dalam sejarah. Tidak pernah berlaku sepertinya sebelum ini. Apakah itu yang dikatakan penyatuan ummah? Ya. Apabila Muhyiddin keluar daripada Pakatan Harapan, katanya, saya perlu keluar sebab saya tidak boleh terima DAP. Tetapi selepas keluar daripada Pakatan Harapan, dia kata kita perlu tubuhkan kerajaan Melayu Islam. Kemudian dia buka Parti Bersatu kepada bukan Islam. Saya tidak halang Muhyiddin. Saya tidak kata Muhyiddin melakukan sesuatu yang salah. Saya cuma nak persoal, katanya tak boleh nak terima kerajaan yang tidak dipimpin oleh Melayu Islam. Terus dia buka kepada yang bukan Islam. Tak apa, saya terima. Kemudian selepas itu bersalaman dengan gerakan. Itu saya boleh terima. Tetapi saya nak bertanya, di manakah penyatuan ummah yang dijanjikan kepada kita? Hanya seorang manusia yang telah mengotakkan janji itu walaupun janji itu tidak pernah keluar dari bibirnya. Siapa manusia itu? Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ingat tak? Pentas Maruah Melayu. PAS kata nak kerjasama dengan UMNO. Dia tak boleh nak bincang dengan Amanah. Dia tak boleh nak bincang dengan PKR. Tetapi apa yang Tun Mahathir buat? Dia buka pentas Maruah Melayu. Dia kata anda semua boleh datang, boleh bercakap, boleh berucap. Dia panggil wakil PKR, dia panggil wakil Amanah, dia panggil wakil UMNO, dia panggil wakil PAS, dia panggil wakil NGO pertubuhan Islam. Betul tak? Bukankah itu pentas muzakarah yang seperlunya untuk penyatuan ummah? Tun lakukan. Hari ini kalau kita lihat Perikatan Nasional, PAS dengan Bersatu pun kadang-kadang nak berbaik, kadang-kadang nak berpecah. Kalau kita lihat Barisan Nasional ada hanya satu parti Melayu. Kalau kita lihat Pakatan Harapan hanya ada satu parti Melayu. Tetapi kalau kita lihat GTA, ada 4 parti bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam dan satu pertubuhan gabungan NGO bertunjangkan Melayu Islam. Saudara-saudari, siapakah yang telah berjaya menyatukan ummah? Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Jadi Tun Dr. Mahathir bin Mohamad adalah seorang insan yang terbukti dengan tindak tanduk dia bukan dengan berkata, bukan dengan berjanji, tetapi dengan melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Muhyiddin Yassin, apa yang gagal dilakukan oleh Hadi Awang, dan apa yang gagal dilakukan oleh tertuduh jenayah Zaid bin Hamidi. Saudara-saudari, sedikit lagi, ya. Jihad ini amat penting. Kita perlu ingat perjuangan Melayu Islam sebelum merdeka. Badan kita soal 2. Yang utama adalah bangsa, agama dan negara. Hari ini jangan digunakan alasan banjir, jangan digunakan alasan kereta rosak. Kita dah berada dalam tahap di mana apabila kita lihat agama, bangsa dan negara terancam, itulah jadi keutamaan. Kita perlu meredah banjir. Kita perlu cari kereta lain kalau nak pergi ke pusat mengundi. Biar terpaksa jalan, kita pergi berjalan untuk ke pusat mengundi. Hari ini kita sampai di sini naik feri lewat malam ketika hujan. Kami tak kisah. Sebab ini perjuangan, ini adalah jihad kami. Jihad ini akan berakhir di peti undi apabila kita pangkah Parti Pejuang Tanah Air.
saya rasa saya tidak ingin panjangkan lagi ucapan saya, kerana kita nak beri laluan kepada Tuan Hanif Katri Abdullah dan seorang dua speaker lagi. Cuma di sini saya nak katakan, saya telah berjanji kepada penonton saya bahawa hari ini, hari Ahad, saya akan umumkan secara rasmi gabungan pilihan saya. Dan gabungan pilihan saya dan seharusnya menjadi gabungan pilihan seluruh masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Tak lain, tak bukan GTA, ya, dan Parti Pejuang Tanah Air. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Reji atas